Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang projek belanjawan syarikat Swift Tooth Sedian Berhad. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Akmal Syafiq, Nurul Izwani, Najwatul Farhana, Husna Najihah dan Karinul Majid. Yang pertama, saya akan membentangkan tentang latar belakang Swift Tooth Sedian Berhad dan latar belakang penyediaan belanjawan induk syarikat. Syarikat Swift Tooth Sedian Berhad merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan bakery di mana Swift Tooth Sedian Berhad baru sahaja memasuki dunia perniagaan. Swift Tooth Sedian Berhad mengeluarkan dua jenis produk iaitu kek marble dan juga pelbagai jenis roti. Syarikat Swift Tooth Sedian Berhad memilih untuk menyediakan belanjawan induk sebagai alat perancangan untuk tujuan merancang aktiviti jualan dan pengeluaran serta sebagai alat kawalan syarikat. Bagi latar belakang penyediaan belanjawan induk syarikat dimulakan dengan objektif umum. Objektif yang pertama ialah mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi berbanding tahun-tahun yang sebelumnya dengan cara meminimumkan kos yang terlibat dalam pengeluaran produk. Yang kedua, belanjawan induk disediakan untuk mengawal segala aktiviti organisasi agar berjalan dengan lancar. Seterusnya, memastikan segala sumber-sumber di dalam organisasi dapat diuruskan dan digunakan dengan cekap tanpa berlaku sebarang pembaziran. Yang terakhir, matlamat syarikat adalah untuk mengeluarkan kek marble dan roti yang berkualiti tinggi kepada para pelanggan. Kemudian, matlamat khusus penyediaan belanjawan induk syarikat adalah syarikat Swift Tooth Sedian Berhad ingin menjadikan syarikat ini sebagai sebuah perusahaan penjualan kek marble dan roti yang terkenal dan dikenali oleh setiap lapisan masyarakat di Malaysia. Matlamat dan sasaran yang ditetapkan ini dilakukan dengan harapan ianya akan dapat meningkatkan permintaan masyarakat terhadap produk yang dikeluarkan selain dapat meningkatkan hasil jualan setiap jenis kek dan roti yang dikeluarkan. Matlamat yang kedua adalah agar syarikat dapat berurusan dan bekerjasama dengan baik bersama dengan kaki tangan bawahan dan melaksanakan segala perancangan organisasi dengan lancar. Perkara ini sangat penting bagi memastikan bahawa matlamat para kaki tangan bawahan Swift Tooth Sedian Berhad tidak akan bercanggah dengan apa yang ingin dicapai oleh pihak pengurusan atasan. Bagi strategi pelaksanaan pula, syarikat akan menambah baik suasana kerja untuk tenaga buruh dan kaki tangan syarikat. Yang kedua, menyediakan kemudahan dan persiapan dengan rapi untuk menghadapi segala kemungkinan dengan memastikan bakery sentiasa dalam keadaan yang baik. Terusnya, menyediakan alat-alat kecemasan yang cukup dan berfungsi. Kemudian, bersikap lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan aktiviti pemasaran produk dengan mengiklankan produk-produk yang dikeluarkan. Yang terakhir adalah meluaskan pemasaran produk di kawasan-kawasan yang lain. Seterusnya, perancangan keuntungan strategik dilaksanakan dengan menawarkan harga menggunakan kaedah harga psikologi. Penentuan harga yang ditetapkan oleh pengurusan kewangan syarikat Swift Tooth Sedian Berhad ialah menggunakan harga genak di mana harga kek marble dan roti masing-masing ialah RM50 dan RM5. Yang kedua, Swift Tooth Sedian Berhad juga akan mengekalkan kualiti produk agar sentiasa memberikan kek marble dan roti yang baik. Kemudian, proses pengeluaran kek marble terdapat sebanyak 8 proses. Yang pertama adalah menyukat bahan mentah. Yang kedua, menggaul dan mengadun. Ketiga, membakar adunan. Keempat, proses penyejukan. Kelima, menghias kek marble. Keenam, melakukan pembukusan. Ketujuh, penyimpanan. Dan yang terakhir adalah penghantaran. Seterusnya, proses pengeluaran roti. Yang pertama adalah menyukat bahan mentah. Kedua, menggaul dan mengadun. Ketiga, membakar adunan. Keempat, proses penyejukan, di mana ketika proses ini, pemeriksaan kualiti dilakukan. Andai roti tidak memuaskan, maka akan dibuang. Dan jika memuaskan, akan pergi ke proses seterusnya. Proses yang seterusnya adalah melakukan pembukusan. Keenam adalah penyimpanan. Dan yang terakhir adalah penghantaran. Seterusnya saya akan serahkan kepada Najwa untuk teruskan pembentangan. Okey, kita teruskan lagi dengan implikasi belanjawan induk. Okey, implikasi belanjawan induk terhadap penyata kedudukan kewangan syarikat Swift Tooth Sedian Berhad.
Okey, seperti apa yang kita telah pelajari, belanjawan induk ni adalah suatu alat perancangan keuntungan bagi sesebuah organisasi. Ia merupakan satu belanjawan komprehensif yang mengandungi satu siri belanjawan di mana ia merangkumi setiap aktiviti operasi yang telah dirancang oleh setiap jabatan dalam organisasi Suite Tursenian Berhad bagi sesuatu tempoh. Okey, implikasi yang pertama yang dapat dilihat dalam syarikat Suite Tursenian Berhad ini ialah belanjawan induk ini menggalakkan supaya pengurus dapat berfikir secara rasional dan berpandangan jauh. Sebagai contoh, pengurus dapat meramal dan sentiasa bersedia dengan sesuatu perkara yang bakal terjadi pada masa hadapan. Seterusnya, belanjawan induk sangat berguna bagi organisasi untuk membuat suatu perancangan aliran tunai untuk tempoh masa yang akan datang agar kedudukan kewangan syarikat ni sentiasa berada pada tahap yang kukuh. Oleh itu, belanjawan induk akan memberi implikasi kepada kedudukan kewangan sama ada syarikat memperoleh keuntungan ataupun mengalami kerugian pada tahun berkenaan. Oleh kerana belanjawan induk merupakan output utama, maka ia bertindak sebagai komunikasi kepada seluruh organisasi. Sebagai contoh, apabila pengurus pengeluaran Suite Tursenian Berhad mendapat maklumat yang tepat tentang perancangan jualan yang telah dibuat oleh pengurus jualan, maka beliau dapat merancang tahap pengeluaran yang dapat memenuhi kehendak bahagian pemasaran. Hal ini mampu mengelakkan pembaziran pengeluaran produk sekaligus dapat memaksimumkan keuntungan organisasi. Dan akhir sekali, ia membantu sebagai alat pengagihan sumber. Dengan bantuan belanjawan induk yang disediakan ini, selepas mengambil kira pandangan semua pihak dalam organisasi, konflik berkaitan pengagihan sumber dapat dikurangkan. Seterusnya kita pergi kepada andaian dan polisi. Terdapat 3 bahagian iaitu andaian belanjawan induk, andaian belanjawan tunai dan juga polisi. Okey, yang pertama ialah andaian belanjawan induk. Andaian yang kami buat ialah harga bagi kedua-dua produk adalah tetap iaitu pada RM50 bagi seunit kek marble dan RM5 bagi seunit roti. Kami juga telah menggunakan kaedah masuk dulu keluar dahulu iaitu MDKD dalam penentuan inventory produk. Yang ketiga, kami mengandaikan bahawa 10% daripada keperluan bahan mentah pengeluaran bulan hadapan akan dibawa kepada bulan semasa. Maka bagi sukuan adalah 30%. Seterusnya ialah andaian belanjawan tunai. Syarikat Suite Tursenian Berhad mengandaikan bahawa baki awal tunai adalah sebanyak RM200,000. Jualan tunai adalah 100% daripada nilai jualan dan tiada jualan secara kredit dilakukan. Kemudian penerimaan diskaun niaga dan diskaun belian masing-masing adalah sebanyak 20%. Sekiranya syarikat Suite Tursenian Berhad mengalami kekurangan tunai, pinjaman hendaklah dibuat dalam ganaan 1,000 dan syarikat mesti memiliki minimum tunai di tangan sebanyak RM50,000. Seterusnya ialah polisi. Polisi yang kami telah tetapkan ialah inventory akhir barang siap sebanyak 20% daripada jualan kedua-dua produk. Kemudian ialah inventory bahan mentah iaitu satu adunan kek 5 kg adalah untuk kapasiti 10 unit kek dan satu adunan roti 5 kg adalah untuk kapasiti 100 unit roti. Kemudian bagi buruh langsung, kek marble memerlukan 4 jam tenaga buruh langsung dengan kadar RM8 sejam bagi jabatan pengeluaran dan 3 jam tenaga buruh langsung dengan kadar RM6 sejam bagi jabatan membungkus. Manakala bagi roti pula memerlukan 4 jam tenaga buruh langsung dengan kadar RM8 sejam bagi jabatan pengeluaran dan 2 jam tenaga buruh langsung dengan kadar RM8 sejam bagi jabatan membungkus.
Seterusnya bahagian analisis belanjawan di mana kita akan mulakan dengan jualan dan pengeluaran. Untuk jualan dan pengeluaran bagi belanjawan kami mengasingkan produk belanjawan mengikut produk iaitu kek marble dan juga roti bagi memudahkan pihak pengurusan untuk memerhatikan prestasi. Untuk jualan dan pengeluaran untuk kek marble pada sukuan pertama adalah pada Januari sehingga Mac 2021 dan seterusnya sehingga sukuan yang keempat. Bagi jualan pada sukuan pertama adalah sebanyak 950 unit kek marble dan sukuan kedua adalah sebanyak 1,400 unit dan seterusnya bagi sukuan ketiga adalah sebanyak 1,700 unit dan sukuan keempat adalah 2,000 unit jualan. Bagi pengeluaran pula adalah sebanyak 1,030 unit untuk sukuan pertama dan sukuan kedua adalah 1,490 unit pengeluaran dan sukuan ketiga adalah sebanyak 1,760 unit dan sukuan keempat adalah sebanyak 2,060 unit pengeluaran untuk kek marble. Dan seterusnya adalah untuk jualan dan pengeluaran roti. Bagi sukuan pertama, jualan adalah sebanyak 3,700 unit dan pengeluaran adalah sebanyak 4,000 unit. Dan sukuan kedua adalah sebanyak 4,000 unit jualan dan pengeluarannya adalah sebanyak 4,060 unit pengeluaran. Dan seterusnya bagi sukuan ketiga adalah sebanyak 4,500 unit jualan dan pengeluaran adalah sebanyak 4,600 unit. Bagi sukuan keempat pula adalah jualan adalah sebanyak 4,800 unit dan pengeluaran adalah sebanyak 4,860 unit pengeluaran bagi keluaran roti, produk roti. Seterusnya kita sambung kepada analisis jumlah hasil dan jumlah kos bagi kek marble di mana jumlah hasil bagi sukuan pertama adalah sebanyak RM47,500 dan jumlah kos adalah sebanyak RM13,771.25. Seterusnya bagi sukuan kedua jumlah hasil adalah sebanyak RM70,000 dan jumlah kos adalah sebanyak RM18,332.50. Bagi sukuan ketiga jumlah hasil adalah sebanyak RM85,000 dan jumlah kos adalah sebanyak RM20,942.50 dan sukuan keempat adalah jumlah hasil adalah sebanyak RM100,000 dan jumlah kos adalah sebanyak RM23,905. Dan seterusnya adalah untuk analisis jumlah hasil dan jumlah kos bagi roti di mana pada sukuan pertama jumlah hasil adalah sebanyak RM18,500 dan jumlah kos adalah sebanyak RM12,144. Dan sukuan kedua jumlah hasil adalah sebanyak RM20,000 dan jumlah kosnya adalah sebanyak RM12,230.40. Bagi sukuan ketiga pula jumlah hasil adalah sebanyak RM22,500 dan jumlah kos adalah sebanyak RM13,404. Bagi sukuan keempat pula jumlah hasilnya adalah sebanyak RM24,000 dan jumlah kos adalah sebanyak RM13,958.40. Seterusnya kita sambung kepada analisis pengeluaran dan kos buruh langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk analisis pengeluaran dan kos berlangsung ini kami akan bagikan pada jenis produk juga untuk memudahkan pengurusan dan asasan untuk membuat keputusan. Pada sukan pertama, unit pengeluaran yang dikeluarkan untuk kek marble adalah 1030 unit, manakala sukan kedua pula adalah 1490 unit dan sukan ketiga pula adalah 1760 unit, manakala dan akhir sekali sukan keempat adalah 2060 unit. Kos berlangsung pula adalah selari sepanjang tempoh perniagaan kerana setiap unit pengeluaran mempunyai kos berlangsung yang tetap iaitu sebanyak RM5 bagi kek marble. Untuk sukan pertama, kos berlangsung adalah RM5,150, manakala sukan kedua adalah RM7,450, manakala sukan ketiga adalah RM8,800 dan akhir sekali pada sukan keempat ialah RM10,300. Next slide. Okay. Seterusnya pula untuk roti pula, pada sukan pertama pengeluaran roti adalah sebanyak 4,000 unit, manakala pada sukan kedua pula peningkatan pengeluaran roti telah meningkat kepada 4,060 unit. Pada sukan ketiga pengeluaran roti adalah 4,600 unit dan akhir sekali pada sukan keempat roti yang dikeluarkan adalah 4,860 unit. Setiap kos berlangsung pada setiap sukuan adalah sama, adalah selari dengan pengeluaran unit yang dikeluarkan. Hal ini kerana setiap unit pengeluaran menggunakan 48 sen kos berlangsung. Pada sukan pertama, kos berlangsung yang terlibat adalah RM1,920, manakala sukan kedua, kos berlangsung yang terlibat adalah RM1,948.80. Manakala sukan ketiga pula, kos berlangsung yang terlibat adalah RM2,208 dan akhir sekali pada sukan keempat RM2,332.80 kos berlangsung. Seterusnya kami akan pergi kepada analisis penerimaan tunai. Penerimaan tunai syarikat adalah 100% dengan jualan syarikat pada sukan tersebut. Hal ini kerana syarikat hanya mempunyai satu hasil iaitu penjualan roti dan kek marble dan penjualan ini adalah dalam bentuk tunai. Maka 100% penerimaan tunai pada jualan adalah penerimaan tunai untuk sukan itu. Pada sukan pertama, tunai yang diterima adalah RM66,000, manakala sukan kedua RM90,000, seterusnya sukan ketiga RM107,500 dan akhir sekali sukan keempat RM124,000. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan analisis pembayaran tunai pula. Okey, untuk analisis pembayaran tunai pula, pada sukan pertama adalah sebanyak RM61,444.20. Pada sukan kedua, pembayaran tunai meningkat kepada RM65,643.13. Jumlah pembayaran tunai semakin meningkat kepada RM70,485.62 dan begitu juga pada sukan keempat meningkat menjadi RM73,892.98. Hal ini adalah selari dengan peningkatan kos pengeluaran dan polisi syarikat yang membenarkan belian secara kredit. Hal ini akan menyebabkan akaun belum bayar syarikat semakin bertambah dan akan meningkatkan pembayaran tunai pada setiap sukuan. Seterusnya, beralih kepada analisis nisbah yang terdiri daripada nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Untuk bahagian nisbah kecairan, pertama sekali nisbah semasa. Nisbah semasa bagi syarikat Sweetooth Sdn Bhd ialah 335 kali. Hal ini bermakna setiap RM1 hutang jangka pendek syarikat disandarkan dengan RM335 aset semasa. Nisbah semasa digunakan untuk menilai kecairan atau kemampuan syarikat untuk membayar hutang jangka pendek. Nisbah semasa syarikat ini adalah memuaskan kerana mempunyai tahap kecairan yang tinggi. Seterusnya adalah nisbah cepat. Nisbah cepat syarikat Sweetooth Sdn Bhd ialah 325 kali dan ini menunjukkan syarikat mempunyai tahap kecairan yang memuaskan. Nisbah cepat yang tinggi menunjukkan keupayaan syarikat untuk membayar liability jangka pendek adalah cepat tanpa bergantung kepada jualan inventory.
Jika inventori tidak mampu dijual, maka mampu dibayar oleh syarikat kepada pemitang jangka pendek iaitu RM325 bagi setiap RM1 hutang. Seterusnya beralih kepada nisbah kecekapan iaitu nisbah pusing ganti inventori. Nisbah pusing ganti inventori syarikat ini ialah 42 kali. Nisbah ini menunjukkan kekerapan syarikat membeli inventori baharu dan ini bermakna jualan adalah baik kerana nisbah pusing ganti yang tinggi. Nisbah ini juga dapat menunjukkan kecukupan inventori dan kecekapan pengurusannya. Jika jumlah inventori yang disimpan adalah kecil, pengurusan dianggap baik. Beralih kepada nisbah keuntungan, nisbah margin untung bersih syarikat ini ialah 21.54%. Nisbah ini digunakan untuk mengukur peratusan setiap ringgit hasil bersih dari jualan bersih. Semakin tinggi margin untung, semakin tinggi jualan yang menjana keuntungan syarikat. Seterusnya adalah bahagian nisbah keuntungan. Nisbah margin untung bersih syarikat ini ialah 21.54%. Nisbah ini digunakan untuk mengukur peratusan setiap ringgit hasil bersih dari jualan bersih. Semakin tinggi margin untung, semakin tinggi jualan yang menjana keuntungan syarikat. Seterusnya adalah nisbah pusing ganti aset tetap. Nisbah pusing ganti aset tetap syarikat adalah 0.4837 kali. Pusing ganti aset yang rendah menunjukkan syarikat tidak menggunakan aset tetap dengan cekap dan berkesan untuk menjana jualan. Dan akhir sekali adalah nisbah pusing ganti jumlah aset syarikat. Situ sindrom Bahat. Nisbah pusing ganti jumlah aset syarikat adalah sebanyak 0.3207 kali. Syarikat memperoleh jualan sebanyak 0.3207 kali lebih besar dari asetnya. Setiap RM1 yang dilabur dalam aset menjana jualan sebanyak 32.07 sen. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.